Dengan kita hari ni kita ada satu motor. Motor ni tengah buat, kita tengah dalam proses untuk upspec lah. Kenapa dia nak upspec? So biasanya dia jawapan dia ada banyak kan. Dia nak upspec ni kadang dia nak race dengan member, dia nak bagi motor dia sedap, lepas tu dia macam-macam lagi lah. So jadi owner yang nak upspec ni dia kena jujur. Kalau dia cakap dia nak race, beritahu nak race. So kenapa kita boleh bagi nasihat yang betul? Sebab nak buat motor laju saya cakap senang, nak buat motor tahan sakit. Motor laju senang bang kita buat. Motor yang tahan bila kita modi ni, itu cerita lain. Jadi owner motor kena jujur kan, beritahu okey saya nak spec ni sekian. Sebab saiz badan dia extra contoh kan. So ataupun dia punya daily road dia jauh. So dia kena jujur. Jadi kita boleh bagi nasihat yang betul. Sebab kalau kita buat motor bang, dia ada satu frasa dia suka sebut tau. Owner motor ni ada satu frasa dia sebut, kawan saya kan, kawan saya dapat sekian. Itu bahaya, jangan diikut. Itu dia boleh merosakkan kita punya expectation lah. Okay, so owner ni dia aspek sebab satu dia daily ride dia jauh. Lepas tu nombor 2, dia pun dia punya size dia bukan size orang Malaysia kan. Dia punya ketinggian berat apa semua tu extra. So itu tujuan dia nak spec lah. Dia bukan nak berlumba, bukan nak berracing apa semua. Okay, so bila kita buat untuk dia punya ni, kita kirakan dia punya spec yang sesuai lah. So spec ni kita dah siapkan barang dia. Okay, dia akan pakai sini nombor 3. Ni kita buat fitting je dulu. Kita belum habis buat barang lagi, fitting. So ni kita buat head dia lah. So ni kita buat head dia. Ni baru fitting, kita tak pasang habis. So kita pun tukar dia punya spring valve pun kita akan tukar sekali. So dia punya exhaust custom. Dia exhaust yang aftermarket ni tak tak ada. Kenapa? Sebab owner ni concern pasal dia concern pasal bunyi. So kita kena custom sikit untuk dia. So ni head dia. So cam pun dia akan tukar. Ni cam dia. Cam ni kita dah siap pasang buat fitting lah. Ni kita nak tengok dia punya fitment macam mana. Sebab kadang-kadang kita pasang cam, benda ni dia boleh main atas bawah. So bila main atas bawah tak sedap lah, dia ada bunyi lah. So ni kita tengah buat fitting dulu. So dah habis fitting, kita nak buat apa yang kita nak. Kita buat dia punya apa kita panggil tu, dia punya apa kita panggil tu, coating apa semua ni. So baru bila kita buat calculation, pengiraan untuk dia punya sizing semua ni, maksudnya sizing ni daripada intake minyak sampai ke exhaust lah. So nombor 1 yang kita nak kena tahu dia punya size block ni. So daripada size block ni, block ni material dia ada banyak. Dia ada besi murah punya, ada besi casting mahal, ada yang forge palsu, macam-macam lagi. So daripada kita punya material block ni, kita sebenarnya kita dah boleh agak berapa dia punya maximum RPM. Maximum RPM yang boleh dia tahan untuk blok ni. Jadi kalau kita buat untuk daily, contohlah kita calculate, kita kira-kira contoh maksimum dia boleh pergi 11,500 RPM. So tapi kita takkan nak bagi dia 11,500, tak boleh, tak tahan. Sebab dia nak guna daily. Jadi kita tune dia sikit 11,000. Nampak macam rendah tapi kita tak rugi sebab blok dah besar. So bila blok dah besar ni power dah lebih. Jadi kita ada tempat lain yang kita boleh buat main. Contoh sprocket ataupun kita benda-benda kecil lah, primary ke. Okey, bila kita dah siap kira dia punya, biasa dia orang akan kira volume apa semua ni lah. Itu basic bang, memang kena kira. Tapi yang penting kita nak tahu daripada material ni kita boleh tahu berapa speed maximum RPM. Dia ada calculation dia. So setiap material lain. Contoh kalau cast iron standard punya,
Block standard kita tahu dia punya dia boleh pergi sampai lebih kurang 12,500, lepas tu dia hang lah. Kalau yang ini material dia pun kat science lebih kurang. So tapi dia punya maximum allowable dia bila kita calculate daripada segi piston punya speed ni ialah lebih kurang dalam 9,800. Tinggi, masih tinggi lagi. Kalau kita pakai jenis forge, forge yang betul forge lah, bukan forge yang palsu punya tu. Pakai forge dia ekstrim. Yang elok punya boleh pergi sampai 16,000 kadang. Boleh pergi. So material ni penting untuk tentukan nombor satu maximum speed kita boleh pergi lah. Bila kita dah calculate yang itu, kita boleh estimate sikit lah. Kita boleh estimate sikit kita punya rod punya ketahanan. Kita boleh budget power dia berapa kuat rod tu tendang. So kita adakah keperluan untuk kita tukar ke tidak rod tu, tu pun kita kena kira lah. So yang modern je ni dia punya skill sebenarnya material bang. Ukur-ukuran ni buku semua ada. Nak ukur berapa lubang air cukup tak cukup, minyak nak berapa ni, semua itu buku dah ada. Tapi material ni kita kena tahu. Okay. So bila kita dah calculate engine apa semua ni, kita dah tahu sikit. So kita dah boleh buat sizing untuk exhaust lah. Maksud sizing untuk exhaust ni, dekat head ni berapa kita nak buka exhaust dia, berapa besar, berapa mm, chamber macam mana kita nak buat, kita dah calculate, kita dah boleh budget. Next ialah dia punya intake system lah. Intake system dua, minyak dengan ni dia punya throttle body dia. Throttle body dia besar. Saya ni 3.4 rasanya. 3.4, saya pun dah tak ingat. Ni dia pasang awal. Oh 3.2 dia tulis. Okay. So daripada sini kita dah boleh budget dia punya intake system dia. So intake system dia, nombor satu yang penting ialah dia punya fuel pump. Sebab fuel pump kita ni, contohlah motor saya, motor abang punya, motor yang kita buat dengan motor, fuel pump punya pressure tak sama bang. Fuel pump punya pressure dia akan effect berapa banyak injector boleh tembak, berapa banyak kita boleh tembak. So nak check fuel pump ni pun kita boleh check pressure dia. So bila kita dah check pressure, kita boleh budget sikit lah, berapa sizing injector yang kita nak. So injector pula dia tak boleh terlampau besar, dia tak boleh terlampau kecil. So dia ada sizing yang sesuai untuk dia. So kita dah calculate semua tu, jadi kita boleh dah buat engine ni. So bila kita buat engine, kita tinggal ada dua masalah yang kita nak selesaikan. Nombor satu, panas. So dia punya panas ni. Okay, tapi tu macam mana dia punya, kita nak control dia punya heat ni. Kalau kita nak control dia punya heat, nombor satu kita kena tahu dalam engine titik paling panas dia dah dekat sini, tengah sini. Antara titik paling panas dia dekat tengah sini lah. Dia center. So kenapa combustion dia akan, pembakaran dia akan berlaku dekat tengah, lepas tu baru dia merebak ke tepi lah. Piston yang besar, piston yang lebar ni, dia yang kita kena ingat ialah dia ambil masa untuk dia kena ambil masa untuk alihkan haba. Piston kalau dia makin lebar, makin lambat dia punya haba tu kita nak ketepikan dia. So sebab dia punya material piston ni penting lah. Nombor dua pula, dia punya cooling system. So cooling system yang kita boleh buat, nombor satu ialah kita besarkan radiator dia. So kita besarkan radiator. Nombor satu, bila kita besar radiator, ada dua. So angin yang kena dekat fin tu banyak, permukaan dia luas, dan volume air ni banyak lah. So kita dia punya, kita panggil optimum temperature dia kita boleh jaga. Boleh juga kalau kita pakai radiator standard, tak ada masalah. Tapi kita punya operating range tu kecil, cepat sangat dia sampai heat limit dah. So kita nak lambatkan dia punya sampai heat limit tu. So bila kita lambat sampai heat limit, so kita motor kita boleh henjot lagi lah. So kita dah siap. So calculation dia ni, so kita boleh budget lah. So biasa kalau buat dengan saya kat sini, kita calculate kan siap-siap. So nanti kita suggest lah pada customer, ini dia punya spec lah, ni untuk kegunaan awak, scan. Okay, next ialah kita punya tuning lah. So bila kita engine dah siap ni, kita punya engine dah siap. So biasa kita running sekejap, kita nak tengok dia punya condition lah. So maksudnya condition ni sebab kita pakai barang aftermarket. Barang aftermarket ni kita punya cabaran satu je, quality dia. Company yang keluar ni dia kadang-kadang bukan dia punya buatan, dia rebrand. So bila rebrand ni, kita ada quality control ni akan ada problem lah. So bila kita ambil beli-beli barang modi ni, cam ke apa tu,
Nombor satu, power tak penting. Power tu nombor dua. Nombor satu ialah tahan. Sebab kita nak buat ni enjin tahan. Enjin dia kena tahan. So ada juga cam ni, ada juga bila barang kita pasang dia tolerance dia tak sama macam standard. Bila tolerance tak sama macam standard, tak sedap lah kan. Contoh kita buat clutch mangkuk, tolerance tak sama macam standard, clutch sangkut. So kita modi-modi ni tak sangkut. Okay. So lepas kita modi, kita dah buat dia punya barang-barang ni, biasa kita akan nasihatkan dengan customer, okay, power kau keluar sekian. Seterusnya untuk pihak dia pula, untuk pihak customer ni, yang kita akan buat ialah kita nak beritahu dia macam mana power yang daripada enjin ni kita nak keluarkan ke tayar lah. So itu kita masuk part clutch dengan gearing. So biasa kita akan buat sekali dia punya clutch lah. So apa yang kita buat, kita pakai, tak semestinya kita pakai hyper, tapi clutch system dia kita kena adjust sikit lah, sama ada buat spring ke atau tukar hyper ke. Kenapa? Sebab bila power engine ni dah banyak, standard rating untuk clutch punya friction tu dah tak sama. Power pergi ke gearing kita ni dah lain. So yang itu kita kena adjust dekat clutch pula lah. So kita adjust sikit. So bila kita dah adjust, baru kita next kita pergi last ke dia punya sprocket dengan yang apa ni, sprocket dengan rantai dia lah. Sprocket dengan rantai ni kita boleh bagi suggestion je. So kita buat calculation, kita turunkan. So kita jangan main turun kan. Ada setengah dia dah buat ni, dia dah cun ni, dia turun sehabis kecil yang dia nak. So rugilah. Sebab kita buat enjin macam mana pun, last kali yang kita akan main ialah kita punya sprocket system ni. So sprocket system ni last. So kita boleh saja kat owner tukar berapa, kita tukarkan siap-siap. Tapi lepas tu owner nak kena bawa lah, sebab kita punya size tak sama dengan owner bang. Kita punya size tak sama dengan owner, jadi owner yang kena test. So itulah kalau kita buat dia punya modi ni. So sebelum modi, dalam mindset kita yang owner nak modi ni, nombor satu saya punya nasihat, nak kena tahu nak buat apa. Kau nak racing, beritahu kau nak racing, kita cerita barang racing habis kan? Tak tahan lah racing kan? Tapi kau nak cerita daily, kita cerita daily kan? So nombor satu, biasa saya check kalau untuk modi, saya akan check mileage motor. Ni ada dua last item saya nak beritahu. Saya akan check mileage motor. So kenapa kita check mileage motor? Contoh dia 6,000 lah. So 6,000 ni dia muda ni kan? Tapi katakanlah owner datang dengan saya 60,000. Contoh dia bagi 60,000. So saya akan cakap dengan owner, kita tengok condition dulu, cakap kalau kau nak modi, kalau condition okey, kita boleh cerita modi lah. Kalau condition kau tak okey, contoh lah kita dengar head ada bunyi pelik-pelik ke, ataupun kita tengok dia punya kita bawa tu, biasa kita boleh tahu, kita boleh budget sikit. So itu kita takkan modi, repair apa yang betul dulu, baru cerita modi. Sebab apa? Bagi duit. Nanti kita modi lagi tak tahan enjin tu. So nombor dua, kualiti barang. So macam tadi, kualiti barang ni penting untuk kita modi. Sebab kalau kita main racing, ni tak apa bang. Sebab apa? Kita boleh barang enjin bekak, enjin pecah barang bekak, tapi kita nak pakai daily. So kualiti kita nak kena jaga sikit. Maksud saya kualiti barang ni dia boleh harap ke tak boleh harap. Sebab ada setengah barang kita kena ingat dia design untuk memang racing. Maksudnya dia ada, contoh bila dia design untuk racing tu, performance memang cantik, tapi dia tahan contoh 2,000 kilo. So ini penjual barang tu dia kena, kita kena suara siasat dia sikit lah. Ataupun barang ni kita panggil performance parts replacement. Tak sama ketahanan macam standard, tapi nak guna untuk daily ni boleh, tak ada masalah.